Hello dan Assalamualaikum. Anda bersama saya Fahmi dan hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua tentang peristiwa Olimpik musim sejuk Lillehammer 1994 yang diyakini sebagai peristiwa skandal sukan terbesar dalam sejarah dunia moden. Kejohanan Olimpik tersebut berlangsung di Lillehammer, Norway pada 12 hingga 17 Februari 1964 menyaksikan Rusia menjadi negara yang mengungguli kejohanan. Selain itu, terdapat satu isu skandal yang menjadikan kejohanan ini sedikit kontroversi. Jadi, apakah isunya? Skandal sukan ini membabitkan acara luncur ais yang melibatkan dua nama besar dalam acara tersebut pada ketika itu, Tonya Harding dan Nancy Kerrigan. Kedua mereka merupakan wakil dari Amerika Syarikat. Tonya Harding merupakan salah seorang atlet luncur ais Amerika Syarikat yang popular dalam sejarah sukan tersebut. Beliau mula mencipta nama pada era 90-an oleh kerana kelincahan beliau di gelanggang dan menjadi wanita pertama yang melakukan pendaratan triple axels dalam kejohanan rasmi pada tahun 1961. Sejak itu, Harding mula meniti populariti di mata masyarakat dan sering mendapat tajaan dari pihak penaja dan liputan media yang meluas. Akan tetapi, keselesaan yang dinikmati oleh Harding tidak berkekalan lama oleh kerana wujud persaingan rapat antara beliau dan Nancy Kerrigan. Kerrigan merupakan ahli pasukan Harding dalam pasukan luncur ais wanita Amerika Syarikat. Kehadiran Kerrigan dalam acara ini mula mendapat sambutan oleh kerana rupa paras dan bakatnya, sekaligus menjadi pencabar utama kepada Harding dalam mana-mana kejohanan. Oleh itu, Harding mula merasakan cabaran yang sengit diberikan oleh rakan sepasukannya itu dan bimbang jika dirinya tidak dapat menempah tiket ke tamasya Olimpik musim sejuk 1994. Maka bekas suami Harding iaitu Jeff Gillooly mula merencanakan rancangan sabotaj terhadap Kerrigan dengan niat untuk memastikan Kerrigan tidak mendapat tempat untuk mara ke kejohanan Olimpik musim sejuk 1964. Untuk itu, pada tahun 1994, Gillooly mengupah seorang hitman untuk mencederakan kaki Kerrigan sewaktu kejohanan kebangsaan Amerika Syarikat merangkap kejohanan kelaikan Olimpik. Gillooly juga telah mendapat jadual latihan yang akan dihadiri oleh Kerrigan. Pada 6 Januari 1994, sehari sebelum kelaikan Olimpik berlangsung, Kerrigan menghadiri sesi latihan dan beliau mendapat liputan media secara langsung sewaktu sesi latihan terbabit. Selesai tamat latihan, beliau menuju keluar dari gelanggang ais ke bilik persalinan. Sebaik saja beliau memasuki tirai lorong stadium, kedengaran suaranya yang menjerit dengan kuat. Kru media terus merakam paparan beliau yang sedang menangis menahan kesakitan akibat diserang oleh seseorang individu yang tidak dikenali dan rakaman tersebut merupakan rakaman secara langsung. Selepas itu, Kerrigan dikejarkan ke hospital. Beberapa hari kemudian, individu yang mencederakan Kerrigan menyerah diri kepada pihak berkuasa. Harding juga disoal siasat oleh pihak berkuasa dan pada mulanya beliau mengaku tidak bersalah. Walau bagaimanapun, bekas suaminya Gillooly mengaku bersalah dan mengaku penglibatan Harding yang memberi maklumat tentang jadual latihan yang akan dihadiri Kerrigan. Siasatan diteruskan sehinggalah tamasya Olimpik sedang berlangsung. Kerrigan dapat melayakkan diri setelah diberi peluang atas budi bicara penganjur kejohanan untuk beraksi di Olimpik dan beliau menamatkan kejohanan dengan pingat perak, manakala Harding hanya mendapat tempat ke-8 keseluruhan kejohanan. Pulang dari kejohanan, Harding didakwa di atas kesalahan tidak memberi kerjasama dan menyembunyikan informasi daripada pihak berkuasa tentang sabotaj tersebut. Gelaran juara kejohanan Amerika Syarikat 94 beliau ditarik balik dan beliau dijatuhi hukuman denda $100,000, 500 jam servis komuniti dan dilarang untuk turut serta dalam sukan luncur ais buat selamanya. Yap, jadi itu sahaja untuk hari ini. Semoga cerita yang disampaikan dapat memberi pengajaran kepada kita untuk tidak bersikap tamak dan dengki yang akhirnya boleh membawa kepada masalah. Kalau anda suka video ini, jangan lupa klik button likes di bawah dan juga jangan lupa subscribe untuk tonton banyak lagi video-video yang berinformasi. Sekian, Assalamualaikum. Bye.